warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita dalam kelas online Ustaz Umar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi hari ini Ustaz nak ajar tajuk pelajaran 8 muka surat 45, amanah terhadap harta dan nyawa. Okey, sila buka muka surat tersebut Okey, anak-anak murid yang di rumah, sebelum tu kita baca satu surah yang menyatakan kita perlu beramanah terhadap harta dan nyawa. Okey, mari kita bacakan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jadi apakah yang dimaksudkan amanah ialah tanggungjawab. Kita menjaga tanggungjawab tersebut, kan? Kalau anda menjadi ketua kelas, anda kena jaga anak buah anda, jaga kelas. Jika anda pengawas, anda kena jaga tanggungjawab anda sebagai seorang pengawas. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan ayat tersebut? Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan, iaitu gunakan harta kamu sesama kamu dengan jalan yang batil. Maksudnya apa? Kita tak boleh gunakan sesuatu bukan hak kita ke arah jalan yang batil, iaitu jalan ke arah yang tidak betul lah. Illa, kecuali antakuna tijaratan antaradin minkum, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara sama suka antara kamu. Jadi kita gunakan ke arah yang betul, seperti perniagaan yang direlakan, kan? Okey, jangan secara paksa. So itu tak boleh. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah, Allah berpesan lagi, janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Innallaha kana bikum rahima, sungguhnya Allah sentiasa mengasihi kamu. Jadi ada dua perkara di situ. Yang pertama, kita kena jaga harta kita. Yang kedua, iaitu tidak berbunuh-bunuhan, iaitu menjaga nyawa kita. Seperti mana yang kita dengar di luar sana berita menyatakan tentang penghapusan masyarakat Rohingya, kemudian peperangan di Syria, di Iraq, jadi Allah tak benarkan tu. Sebab kita kena menjaga nyawa kita. Nyawa ni milik siapa? Milik Allah SWT, kan? Okey, sebab itulah kita tidak boleh murtad. Murtad ni apa dia? Keluar daripada Islam. Hukumnya apa? Bunuh. Okey. Apakah kepentingan memelihara mengagai nyawa dan harta ni? Yang pertama, harta dan nyawa ini rahmat daripada Allah. So segala yang berada di bumi ini, semua ini adalah milik Allah, termasuklah nyawa kita, kan? So kita tak boleh permain-mainkan, kita kena gunakan dengan cara yang baik, kan? Kita gunakanlah nyawa kita, jasad kita ni, ataupun harta yang kita ada ni, laksanakan sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi ini, So kita diturunkan di muka bumi ini untuk apa? Menjadi khalifah yang memakmurkan bumi, kan? Okey, yang kedua, harta nyawa antara perkara yang dijaga dalam syariat Islam,
So dalam Al-Quran tu Allah telah mementingkan agar harta dan nyawa ini perlu dijaga mengikut syariat Islam. So tak boleh secara sewenang-wenang kita menggunakan harta kita ke jalan yang tidak elok, kan. Membuat perkara-perkara tak elok lah, menipu dalam perniagaan. Okey, ia boleh apa? Ia boleh merosakkan orang lain. Kalau kita tipu dalam perniagaan, memudaratkan orang. Kan sekarang ni kita tengok orang jual secara online kari pap oksigen. Pernah dengar tak kari pap oksigen? Mereka jual tapi kosong, intinya kosong. Jadi kat situ dah ada tidak jujur dalam perniagaan. Okey, so ada dua perkara. Yang pertama tadi harta dan nyawa rahmat Allah. Yang kedua, harta dan nyawa ini perlu dijaga mengikut syariat Islam. Kan nyawa kita ni digunakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, kan. Okey, kalau kita lihat kat situ ada spektrum ilmu. Apakah tu ada 5 perkara yang perlu kita jaga mengikut maqasid syariah. Okey, yang pertama agama. Apa agama kita? Agama Islam. Yang kedua, nyawa. Yang ketiga, akal. Otak kita ni, sebab itulah kita tidak boleh menyalahgunakan akal fikiran kita, keturunan kita, iaitu nasab kita, kan. Sebab itulah Islam menghalalkan perkahwinan, mengharamkan perzinaan, kan. Sebab apa? Takut nasab tu tidak jadi, kan. Okey, harta kita. Okey, harta kita ni digunakan ke arah yang baik, So 5 perkara ni kita perlu jaga mengikut maqasid asy-syariah. Maqasid syariah ni apa perkara yang perlu dijaga di dalam Islam. Contohnya kita dalam keadaan darurat. Contohnya kita berterdampar di satu pulau, kan. Kita lapar dan hanya perkara-perkara haram jadi kat situ. So nak menyelamatkan nyawa kita makanlah makanan tersebut, tapi tidak sampai mengenyangkan. Itulah dia maqasid asy-syariah, kan. Asal itu haram, tapi ada perkara-perkara, situasi-situasi yang boleh membolehkan kita, kan. Jadi macam contohnya solat Jumaat. Sudah 7 minggu kita tidak solat Jumaat. Sebab apa? Sebab ada sesuatu yang melarang kita, contohnya penyebaran wabak COVID-19, so itu menggunakan maqasid syariah. Okey, larangan mengambil dan menggunakan harta secara batil. Jadi Islam itu melarang kita, pertama, melanggar perintah Allah, mendapat dosa dan dimurkai Allah, menghilangkan keberkatan dan rahmat Allah. Kalau kita gunakan harta itu harta curi, tidak mendapat keberkatan daripada Allah, menyebabkan berlakunya kezaliman dan penindasan, mencetuskan pergaduhan dan permusuhan. Jadi apabila mencetuskan pergaduhan, maka berlakulah pembunuhan sesama sendiri, bergaduh kerana harta. Apa yang kita perlu buat? Menguruskan harta dengan cara yang betul. Okey, kalau cara yang batil, mencuri, mengamalkan riba, mengamalkan rasuah, menipu dalam jual beli, boros dan kedekut. Kalau cara yang betul, belanja secara berhemah, jual beli secara jujur, bekerja secara halal. So banyak kerjaan yang boleh kita mencari rezeki dengan cara yang halal. Jangan kita gunakan kesempatan untuk mencuri. Ada orang tu rompak bank kaya raya, tapi dia tidak mendapat keberkatan daripada Allah.
kan. Kalau kita lihat di luar sana orang kaya tiba-tiba dia muflis, mungkin ada sebab-sebab, mungkin adalah perkara yang dia belanjakan harta itu ke jalan yang tidak betul. Okey. Islam juga melarang kita membinasakan diri dan orang lain. Tadi berbunuh-bunuhan tadi. Kan? Sebab dia apa? Melanggar hak Allah, membawa kemudaratan kepada diri dan masyarakat, menggugat keharmonian hidup. Kalau kita bunuh diri sebab apa? Sebab mungkin berlakunya iri hati, kan? Okey, membunuh diri, ketagihan rokok dan dadah, so itu pun boleh membunuh diri kita. Siapa yang isap rokok, mungkin rokok dah tak ada, isap vape pun sekarang mengikut kajian boleh menyebabkan kematian, kan. Seterusnya, membuli, merempit dan membuang bayi pun dikira menzalimi diri sendiri. Membuli orang, kalau di sekolah banyak berlaku kes buli, kan. Jadi itu mencampakkan diri kita ke arah kebinasaan, menyebabkan pergaduhan. Sampai kes buli tu boleh apa? Ada satu kes dulu boleh menyebabkan pembunuhan, kan. Merempit, iaitu bawa motor laju-laju dan kemudian accident, kemalangan. So membinasa, mencampakkan diri ke arah kecelakaan. Membuang bayi, jadi Islam menyuruh kita menjaga keturunan. Jadi kalau kita elakkan daripada penzinaan, maka tidak berlakulah pembuangan bayi. Mana ada orang kahwin, orang dapat anak, dia nak buang bayi? Tidak. Kecualilah dia melakukan penzinaan. Sebab itulah Allah menyuruh kita berkahwin untuk elakkan daripada melakukan penzinaan. Pengajaran ayat untuk ayat tadi yang saya bacakan tadi, pertama, menghargai harta dan dengan cara membelajarkan ke jalan Allah sebagai tanda syukur kita. Bagaimana Sayyidina Abdul Rahman bin Auf menjadi seorang yang kaya raya pada zaman Rasulullah? Beliau telah mendermakan harta beliau ke jalan Allah. Setiap berlaku punya peperangan, so kita dermakan harta kita. Macam tokoh selebriti dakwah sekarang iaitu Ustaz Abid Liu. Dia kaya raya tapi dia dermakan harta dia. Sebab itulah dia semakin kaya, semakin hari semakin kaya, sebab dia dah menderma. Allah beritahu dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan lagi. So cara bersyukur iaitu bersedekah. So kita kalau berniaga, kita bersedekahlah, jangan nak menipu orang. Okey, yang kedua, berusaha mendapatkan harta dengan cara yang halal dan diridai Allah seperti berniaga dengan jujur. Seperti mana kisah Sayyidina Umar melihat ibu dan anak ni sedang membuat apa? Susu untuk dijual kepada orang. Jadi mak dia ni suruh anak dia untuk apa? Tambahkan sedikit air, kan. Jadi mak dia cakap apa? Anak dia cakap apa? Walaupun Sayyidina Umar tak nampak, tetapi Allah nampak. Jadi maksudnya kat sini, so kita jujur lah. Kita berniaga pada bulan Ramadan ni, buat air yang kita letakkan air tak masak, jadi boleh memudaratkan orang. So kita buatlah air tak masak, kan. Kemudian kita letak gula lebih sikit supaya manis, kan. Sebab letak air batu, kan, bila dah cair dia akan jadi tawar. Jadi buatlah bersungguh-sungguh dengan niat untuk bersedekah, kan. Jadi itu yang perlu kita buat
untuk mencari berrezeki dengan cara yang halal dan diridai Allah. Yang ketiga, menghargai nyawa dan diri dengan menjaga kedua-duanya daripada perkara yang memudaratkan seperti rokok dan juga dadah. So musuh utama negara ialah dadah, kan? Siapa yang menyanyi dengan rokok ni, bulan puasa ni lah berhenti untuk kita berubah. Siapa yang isap vape pun sama. Sebab itulah permulaan untuk kita mencuba perkara-perkara yang baru seperti dadah. So kita stop dan kita cuba untuk apa? Untuk buat perkara yang baru. Tak payah isap dadah, tak payah isap rokok, tak payah isap vape pun boleh menjadi orang yang berguna. Kalau isap rokok dapat penyakit apa? Jantung, penyakit apa? Paru-paru dan sebagainya. Yang keempat, mewujudkan hubungan yang baik sesama manusia dengan cara tidak mencederakan dan tidak saling membunuh. Jadi apabila orang dah jaga nyawa masing-masing, tak akan berlakulah pembunuhan, betul tak? Sesama sendiri dan tidak ada berlaku peperangan. Jadi itulah dia. Itulah yang telah dititikkan oleh surah An-Nisa ini, yang mengatakan kita kena menjaga nyawa dan harta kita. Sebab apa? Semua ini daripada rahmat Allah, milik Allah. Jadi kita, secara kesimpulannya, carilah rezeki kita ni dengan cara yang halal, dan juga kita janganlah saling bergaduhan antara satu sama lain. Okey, kalau dapat, contoh kita berniaga, dapat sedikit walaupun 2-3 ringgit untung, kita bersyukurlah, alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah, hari ni untung 30 ringgit. Kalau dapat 50 ringgit, bersyukur. Dapat 20 sen pun bersyukur. InsyaAllah Allah akan tambahkan lagi pada hari esok. So itulah dia. Orang-orang yang berniaga ni macam tu. Kena apa? Kena berniat untuk sedekah dalam perniagaan. InsyaAllah Allah akan bantu kita untuk akan datang. Jadi saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.